Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi topik kita hari ini adalah untuk kita discuss tentang fundamental ataupun basic of process control. Jadi sebelum kita masuk kepada topik yang lebih detail, sebagai introduction dia, kita akan lihat tentang simple process control yang ada dalam rumah kita. Simple process control. Contoh yang ada dekat rumah kita adalah water dispenser. Kebanyakan rumah memang ada alat ni. Water dispenser, dia punya function water dispenser ni ada dua. Satu untuk heating. Kita nak dapatkan hot water. Kemudian kita ada cooling untuk dapatkan cold water. Macam mana simple process control dalam water dispenser ni berfungsi? Kita ada water at room temperature. Katalah untuk heating, kita ambil yang pertama dulu. Nanti dia akan ada sensor. Sensor dia akan detect lah water temperature ni 25 darjah Celsius. Dia akan switch on dia punya heater. Kemudian air akan panas. Dia panas pergi. Kita ambil 100 degree Celsius. Kemudian bila dia dah achieve, dia akan switch off. Bila dia switch off ni, dia akan biasa ada satu masa lah untuk dia tunggu. Biasanya kita ambil mungkin 10 minit ke. Setiap 10 minit ni baru dia on balik sensor ni. Bila sensor on, dia detect air kurang pada 100, dia akan panaskan. Air ni dia tak sentiasa panas sejuk lah. Dia punya sistem ni berdasarkan sistem on dengan off saja. Sama juga macam cooling. Kalau cooling, dia akan detect water kat room temperature. Kemudian dia on cooler. Lepas tu dia akan cool down. Katalah dia ambil 5 degree Celsius. Kemudian dia off. Kemudian dia akan ada timer. Simple process control ni, dia tak ada masalah sebenarnya. Dia punya control dia bagus. Sebab kita dapat jimatkan elektrik. Sebab heater ni tak selalu hidup. Sebab bila heater ni selalu hidup, dia akan consume a lot of energy. Kemudian elemen untuk process control ni ada 3. Sebab kita nak pergi lebih detail nanti, kita describe lah secara ringkas. Elemen ni ada 3. Yang pertama kita panggil sebagai SB. SB ni adalah set value. Dalam case tadi, kita nak set air ni yang pertama 100 degree Celsius. Ni adalah set value lah. Ataupun kita boleh kata target value. Katalah example tadi 100 degree Celsius. Kemudian kita ada PV. PV ni present value ataupun actual value. Example yang dalam case tadi adalah air dekat suhu bilik. Actually air tu mula-mula dekat 25 degree Celsius. Bila dia start heating, PV ni dia akan berubah lah. Dia akan naik. Kita akan dapat banyak point daripada sini. Mungkin dia start 25 pergi 30, 50, 70. Kemudian 110 degree Celsius. PV ni dia boleh berubah sebab kita dah panaskan kan. Set value ni fix. Biasanya kita set sebelum proses tu bermula. Kemudian satu lagi kita ada term adalah CV. Control value.
So control value ni adalah electrical signal. Tu controlling device lah. So kalau macam heater, so signal dia adalah CV ni mungkin dalam watt, sebab dia akan send signal power pada heater tu untuk hidup. So yang set value dengan PV ni memang kita akan guna parameter engineering lah, Celsius. Okay, kalau flow rate meter cube per second. Kalau CV ni je, dia akan ikut alat tu. Contoh macam heater kita boleh buat macam ni. So kita boleh pakai watt sebab dia ada input power kan. So kalau pump pula, sebab kalau kita nak cerita tentang flow rate, okay, meter cube per second. So dia punya input dia mungkin adalah speed pump ni. So CV dia kat sini, so sini CV dia adalah watt. CV dia boleh jadi watt juga sebab power kan, pump gunakan power. Satu lagi kita boleh guna RPM sebab mekanisme pump ni adalah bilah ni dia berpusing, so dia akan adjust dia punya kelajuan bilah tu. Jadi bila kita dah ada 3 jenis elemen of process control ni, kita akan buat satu gambar ajar lah untuk kita kaitkan dengan basic process control ataupun simple process control yang kita dah describe tadi, yang ada dalam refrigerator ataupun water dispenser. So kita ada water dispenser. So katalah alat dia macam ni. So dia ada hot dengan cold. So biasanya ada lampu dekat atas ni. Okay, so bila kita boleh nampak lah, kalau dia on heater tu dia akan blinking. Okay, so ni akan tentukan lah sama ada dia punya proses tu off ataupun on. Okay, so mula-mula dalam proses ni kita buat satu graf. So graf kita adalah temperature, okay, lawan time. So time ni kita ambil 0, 1, 2, 3 lah supaya senang. Kita ambil minit. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So mula-mula kita akan ada set value. Okay, saya ambil warna ni. So kat sini kita ada set value. Set value kita kalau hot ni kita ambil 100 degree Celsius. So set value kita dia akan fix sebab kita set cuma satu nilai kan, 100 degree Celsius. So mula-mula kata contoh tadi kita ambil kita punya water dekat room temperature. So ni adalah SV ni yang kita set. Sekarang kita nak tengok trend PV. So PV ni kita boleh set, katalah mula-mula dia 25 degree Celsius. Okay, so dia punya graph dia akan slowly detect bila sensor ni heater ni dah mula on. Katalah minit pertama 25 kat sini. Okay, kemudian bila dia panas dia naik. Okay, kemudian bila dia dah achieve dia naik. Kemudian dia naik sampai overshoot. So kat sini katalah 110. So selepas 110 dia akan off heater. Okay, so dia akan mula-mula turun balik lah. So ini bahagian yang heater tu dah mati. So bila dia dah, katalah dia pergi dekat 90 degree Celsius. So baru dia on balik. Okay, so biasanya dia punya heater ni memang tak perfect lah. Dia memang akan detect yang selepas limit tu 110 degree Celsius. Kemudian baru air tu panas. Bila air tu pergi dekat 110, heater ni akan off balik. So dia akan turun. So dia punya trend boleh kata macam ni lah. Dia naik, turun, naik, turun. Okay, so kita kena buat dua graf.
So sebagai yang pertama ni adalah SV melawan PV. So setiap satu point ni adalah actual value yang berlaku kat sini. So ni PV dia 25. So ni PV dia katalah 90. Okay, ni PV1, PV2, PV3. Kat sini dah 100. Sini PV4 110 dan lain-lain. So graf kedua tu sebenarnya kita nak tengok trend, sebab ada satu lagi CV ni. CV ni adalah control value. So kat sini mungkin function dia adalah watt. So lawan masa. Okay, kita ambil masa yang sama, minit. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sebab kita punya proses ni adalah simple proses, so dekat sini dia punya heater ni adalah switch off. So ni adalah aras untuk switch off. Kemudian bila dia sense yang air ni sejuk 25, so heater ni akan on. So on, dia terus automatic buka sistem tu. Sampailah dia hit 110, dia off balik. Okay. Kemudian sampai sini. Okay, sampai nombor 6 ni. Sorry, dia tak sama sikit. Okay, dia off. Kemudian dia on balik. Okay, sampai sini dia off. Sebab dia dah sampai 110 kat sini. Kemudian dia off balik. So signal dia, kalau macam dalam proses control ni, switch off ni signal dia biasanya adalah kosong, lebih kurang macam tu. Signal control. So kalau switch on, signal dia adalah 1. So 01 ni seolah mewakili CV sama dengan 1, CV sama dengan 0. So dia tak boleh berkait dengan unit yang atas ni lah. SV ni unit dia 100 degree Celsius sebab kita target nak dapat 100 degree Celsius. PV ni adalah actual value air tu yang kita nak control. Okay, so dia kena ada dalam degree Celsius. So ini adalah explanation lah CV tu, macam mana CV ni control. So CV ni kalau kosong dia off. Okay, ni off. So ni on. So on apa? On heater. So kalau cold pun samalah lebih kurang proses dia, cuma dia terbalik sikit.